Apa persamaan antara Nazi dan Planned Parenthood? Awak beritahu saya. Sangat bagus, sangat bagus. Saya seorang pengembara massa dari tahun 25 dan saya datang ke sini untuk membunuh awak Hitler. Jangan lagi. Saya takkan pernah cukup masa untuk menyiapkan semua lukisan ini dengan semua penggembara massa cuba membunuh saya. Baiklah, saya akan berjaya. Sebelum awak tarik picu, boleh saya tanya, kenapa? Kenapa kamu semua mau bunuh saya? Bukankah ia jelas? Saya seorang yang progresif, liberal, dan pejuang keadilan sosial. Dan awak seorang fasis yang melaksanakan pemerintahan berasaskan ketakutan. Dan walaupun kesan dasar awak telah memusnahkan dunia selama beberapa dekad, tidak lama lagi kami akan dapat mengambil semula Rumah Putih dan kami akan dapat menggunakan kerajaan untuk memaksa orang mengikuti idea-idea hebat kami. Awak mahu menggunakan kuasa kerajaan untuk memaksa idea-idea awak ke atas rakyat. Saya juga itu. Apa? Itulah intinya. Maksud saya, sesiapa yang menulis ini memang genius. Dan sudah tentu, ia dari The Babylon Bee, dikongsi oleh Elon Musk. Memang sangat bijak. Selamat datang ke Bushback semua. Baiklah, mari kita lihat kemana arah tujuannya. Tidak. Awak dan saya tiada persamaan. Apa yang saya maksudkan ialah ada orang pada zaman kita yang mempunyai idea berbahaya dan kita perlu mendiamkan mereka. Mendiamkan mereka yang tidak bersetuju dengan awak. Saya pun buat begitu juga. Hebatnya. Gerakan Nazi tidak akan mati bersama saya. Jangan beri saya alasan itu. Saya sudah celik dan awak sama teruknya dengan Hitler. Dengar sini, apa yang saya cuba katakan ialah kita sangat hampir untuk melaksanakan sebuah utopia selagi kita dapat menyingkirkan beberapa kumpulan orang yang tidak diingini. Ya. Maksud saya akan ketawa. Kecuali hakikatnya saya sedang menangis di dalam hati. Orang Yahudi. Ya, seperti orang Yahudi. Oh. Jadi pada masa hadapan, kamu juga tidak suka orang Yahudi? Sebenarnya tidak, tapi kami tidak percaya pada pengasingan semua kaum seperti yang kamu lakukan. Maksud saya, kecuali seperti majelis graduasi dan asrama. Dan amalan pengambilan pekerja. Dan polisi kemasukan. Perkara seperti itu. Saya juga suka pengasingan. Saya minta maaf. Saya perlu tanya, adakah ini senjata api sebenar atau ini sejenis mainan ke? Ini pistol suar. Saya cuba untuk tidak menyokong budaya senjata api toksik Amerika. Saya sangat percaya pada kawalan senjata api. Kawalan senjata api. Ini juga salah satu idea saya. Larang golongan yang tidak diingini daripada memilikinya. Ya, lihat sini. Dan baju awak. Ini adalah sebuah organisasi yang diasaskan oleh Margaret Sanger, ya. Tunggu, awak tahu tentang Margaret Sanger? Jawohl, sudah tentu. Dia seorang yang sangat baik. Maksud saya tak tahu tentang awak. Tapi video ini buat saya rasa sangat tak selesa. Tidak. Dia seorang pejuang hak reproduktif untuk pemerkasaan wanita. Dan penghapusan populasi yang tidak diingini melalui eugenik. Wanita yang bijak. Sangat memberi inspirasi. Saya mesti gunakan beberapa idenya dalam sistem penjagaan kesihatan awam kita. Penjagaan kesehatan awam? Itu bukan bidang kamu, itu bidang kami. Tidak, itu memang bidang saya. Adakah kamu tahu bahawa Nazi bermaksud Parti Pekerja Sosialis Kebangsaan Jerman? Nazi lebih mudah diingati. Parti Sosialis Demokratik sesuatu, kawan-kawan. Ya. Ada sesiapa yang perasan kehebatan ini? Nazi. Senang saja disebut, tidak? Ini tak mungkin benar. Ini mesti satu kesilapan. Kita langsung tak sama. Awak Adolf Hitler, diktator fasis sayap kanan yang jahat. Dan saya seorang pejuang keadilan restoratif feminis dan juga seorang vegetarian. Awak seorang vegetarian. Saya juga. Okey, saya sangat keliru sekarang. Saya datang ke sini dengan tujuan yang jelas untuk membunuh panda paling jahat yang pernah wujud. Selain Ronald Reagan. Tapi sekarang, bila saya jumpa awak secara bersemuka, awak langsung tak seperti yang saya sangkakan. Dan lukisan awak sebenarnya sangat bagus. Apa nama lukisan ini?
Saya panggilnya ein Reich ohne Juden. Wah. Saya tak tahu apa maksudnya, tapi ia kedengaran indah. Memang pun. Betul kan? Jadi itulah sebabnya anda perlu melawan entiti seperti DSA dan ideologi gila ini yang telah memasarkan diri mereka dengan begitu baik, tetapi sebenarnya sama sahaja dengan ideologi gila yang telah membunuh berjuta-juta, 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 berjuta-juta dan berjuta-juta orang pada masa dahulu. Maksud saya, kandungan seperti ini perlu dilihat oleh lebih daripada 5 juta orang. Ia perlu dilihat oleh ratusan juta orang kerana ia benar-benar membuat anda sedar betapa gilanya apa yang kita hadapi. Mereka mempercayai ideologi Nazi. Ini bukan keterlaluan. Maksud saya, dengarlah apa yang dikatakan oleh orang ini yang merupakan pengerusi bersama DSA. Jadi, kami akan paparkan di skrin beberapa perkara yang merupakan sebahagian daripada platform anda. Betul atau salah tentang perkara-perkara ini? Hapuskan Senat. Betul. Okey, gantikan jawatan Presiden dan Mahkamah Agung seperti yang kita kenali sekarang. Ya. Hapuskan AIS. Sudah tentu, hapuskan sempadan dan berikan pengampunan kepada sesiapa sahaja yang berada di AIS secara haram. Sebagai rancangan jangka panjang, ya. Adakah awak tahu apa maksud menghapuskan sempadan? Ia bermaksud menjadi satu kucar kacir besar bercampur baur dan walaupun Nazi mungkin melakukannya dengan cara yang sedikit berbeza, mereka hanya menakluk negara-negara itu. Ia seperti siapa peduli tentang sempadan? Kami hanya mahu mengambil alih kerajaan. Mari kita hapuskan, mari kita musnahkan. Mari kita gunakan kerajaan untuk mendapatkan kuasa dan kemudian singkirkan orang-orang dalam kerajaan yang kita tidak suka. Itulah yang mereka lakukan. Dan ingat, ada sebab mengapa orang-orang ini sentiasa menentang sejarah. Kenapa mereka begitu taksub untuk robohkan mural dan menulis semula sejarah seperti yang kita tahu untuk mengubahnya kepada pemikiran mangsa atau bukan mangsa? Awak tahu kenapa? Kerana mereka tahu jika anda melihat sejarah, perbandingan itu akan menjadi sangat jelas. Jika anda melihat sejarah, anda akan belajar perkara asas seperti sosialisme sangat berbahaya dan ideologi Nazi juga berbahaya. Tetapi jika anda boleh menyembunyikan kebenaran daripada orang ramai, mereka tidak akan melihat apa yang sejarah telah ajarkan kepada mereka dan mereka akan percaya apa sahaja yang diberikan kepada mereka. Sekarang apabila saya katakan DSA bertindak seperti parti Nazi untuk menggunakan sistem demokratik, untuk menggunakan sistem di mana mereka boleh dipilih masuk dan kemudian membalikkan semuanya, saya tidak melebih-lebihkan. Maksud saya, dengarlah sahaja Hasan Paika. Ini memang gila. Kepada Demokrat yang berkompromi, yang berdamai dan yang mengkhianati kita. Tidak lagi kepada Demokrat yang akan bersekongkol dan bekerja sama dengan fasis, yang akan membiayai AIS, yang akan membiayai Israel, yang akan membantu meracuni planet ini, yang akan mencurangi pekerja dan membantu bos. Maksud saya, lihat pakaian dia. Ya, lihat pakaian dia. Adakah itu nampak seperti pakaian authoritarian Nazi? Itu memang disengajakan. Dan dengar apa yang dikatakan. Adakah kamu tahu bagaimana Nazi mendapat kuasa? Mereka melihat kemusnahan yang berlaku di Jerman selepas Perang Dunia Pertama dan mereka mula mempromosikan ideologi bahawa orang Yahudi yang bertanggungjawab atas masalah-masalah itu. Orang Yahudi adalah pihak yang mencetuskan semua masalah. Orang Yahudi adalah sebab kehancuran negara. Dan mereka mengambil orang yang benar-benar mahu percaya dan menyokong negara dan mereka membantu mereka untuk menyalahkan satu kumpulan tertentu serta membuat mereka percaya bahawa jika kita singkirkan kumpulan ini, maka kita boleh menjadi hebat semula. Dan bagaimana mereka melakukannya? Dengan memastikan diri mereka dipilih dalam sistem demokrasi di Jerman dan kemudian berkata, sesiapa yang tidak setuju dengan perkara ini, kami akan singkirkan. Mereka kemudian mengubahnya menjadi sebuah pemerintahan diktator setelah mereka berkuasa. Inilah yang sedang dilakukan oleh orang-orang ini dan perbandingan ini memang gila. Siapa yang akan membiayai IC? Siapa yang akan membiayai Israel? Siapa yang akan membantu meracuni planet ini? Siapa yang akan menindas pekerja dan membantu bos? Kita tidak perlukan Demokrat itu lagi. Kita akan datang. Kita yang berkuasa. Kita yang berkuasa. Kita yang menentukan. We will become undeniable. Baik. Jika anda tertanya-tanya apa rancangan mereka dan apa matlamat mereka, itulah jawapannya. Itulah yang sedang berlaku. Dan sudah tiba masanya orang ramai benar-benar sedar tentang perkara ini. Terima kasih atas perhatian anda terhadap perkara ini.